وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfazhu atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu, satu hari telah didatangi oleh satu orang laki-laki. Satu orang mai jumpa Abu Darda. Orang tu kata kepada Abu Darda, inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Mai satu orang jumpa Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi. Mai satu orang jumpa Abu Darda, dia kata dekat Abu Darda, aku ada isteri. Tapi masalahnya mak aku suruh aku cerai buang bini aku ni. Oh, ni cerita gitu. Satu orang laki-laki, dia ada isteri, tapi mak dia tak suka dekat isteri dia. Maka mak dia suruh dia ceraikan isteri dia. Benda ni menyebabkan dia dalam dilema. Dia sayang bini dia, mak dia tak suka bini dia. Maka dia pergi jumpa Abu Darda, seorang sahabat Nabi. Dia kata dekat Abu Darda, macam mana lah ni? Aku sayang dekat bini aku, tapi mak aku tak suka kat dia. Mak aku suruh cerai dia. Faqala Abu Darda. Abu Darda kata dekat dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda kata, aku tak tahu nak kata, tapi aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, al-walid awsatu abwabil jannah. Nabi pernah kata, Nabi kata orang tua, maksudnya mak bapak ni diibaratkan seperti pintu syurga yang tengah-tengah. Kisah ni aku tak tahu nak buat keputusan macam mana. Cuma Nabi pernah kata, Nabi kata al-walid, mak bapak ni umpama awsatu abwabil jannah. Dalam banyak-banyak pintu syurga ni, mak bapak tu pintu tengah-tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab. Nabi kata, kalau kamu berasa kamu nak buang pintu tu, kamu buanglah. Awih fadhu. Tapi kalau kamu rasa kamu nak pelihara, kamu nak jaga pintu tengah tu, kamu pelihara, kamu jagalah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW nak bagi tahu mak bapak ni sangat penting dalam hidup kita. Tuan-tuan, isteri boleh cari ganti, tapi mak bapak tak ada ganti. Mak seorang tu aja, bapak pun seorang tu aja. Kita mati mak kita, kita tak dapat balik dah mak kandung kita, tak dapat balik dah. Demikian juga pak kandung kita.
Kita kehilangan dia, kita tak dapat dah pak kandung kita. Maka Nabi SAW mengumpamakan mak bapak ni seperti pintu yang tengah-tengah. Dan Nabi SAW bagi open check dekat manusia. Nabi kata, fa in syi'ta fa adha' zalikal bab. Kalau kamu berasa menyampah dengan pintu tengah tu, kamu boleh buang pintu tu. Tapi kalau sekiranya kamu nak jaga pintu tu, maka kamu boleh jaga. Allah bagi dekat kita mak seorang, bagi dekat kita bapak seorang. Kita nak sanjung mak bapak kita, kita boleh sanjung. Kita nak buang dia, kita boleh buang. Tapi kita buang dia, kita menyesal sampai bila-bila. Mafhum hadis ni ialah ikut apa yang mak bapak kata. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أو كما قال. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ibnu Umar ataupun nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Ibnu Umar, kata anak Sayyidina Umar ni, kata dia, kanat tahti imra'atun. Dia kata, aku ada satu isteri. Wa kuntu uhibbuha. Aku cukup sayang isteri aku ni. Wa kana Umar yakrahuha. Tapi malangnya bapa aku, Sayyidina Umar, tak suka kepada isteri aku ni. Ini lagi satu kes. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu orang yang cukup hebat, cukup terkenal. Ibnu Umar ni cukup terkenal. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia kata dia ada satu isteri, dia cukup sayang dekat isteri ni. Tapi malangnya pak dia, Sayyidina Umar, tak suka dekat isteri ni. Faqala li, maka bapa aku, Sayyidina Umar, kata kepada aku, talliqha. Sayyidina Umar kata dekat aku, kamu ceraikan bini kamu. Fa'abaitu. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, aku bantah. Pak aku suruh aku cerai isteri aku tak mau cerai kerana aku sayang isteri aku. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Umar suruh anak dia cerai buang bini ni, anak dia bantah, tak mau cerai, Sayyidina Umar pergi report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, maka Sayyidina Umar pergi cerita dekat Nabi. Anak aku ada satu isteri ni macam ni, dia cerita apa yang dia tak berkenan pada isteri ni, pada menantu dia ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ibnu Umar, kata dekat anak Sayyidina Umar ni, dia kata, talliqha, kamu ceraikan isteri kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa taat ibu bapa itu sangat utama. Daripada dua hadis ni, ulama buat kesimpulan. Dia kata bukan sebarang ibu bapa yang anak boleh dengar cakap. Ibu bapa yang jenis beriman, beragama, beramal soleh dan sebagainya, kalau sekiranya dia tak berkenan satu benda, sudah tentu ada kebaikan di sebalik benda yang dia tak berkenan tu. Ada benda yang menyebabkan ibu bapa yang baik-baik tak berkenan dekat satu benda, maka mematuhi kehendak ibu bapa yang soleh, yang baik-baik, yang beriman kepada Allah ini adalah dituntut oleh agama. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu
Man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW satu hari Nabi sebut raghima anf, raghima anf, raghima anf. Maksudnya celakalah, celakalah, celakalah. Benda ni tak boleh terjemah. Kalau terjemah raghima, maksudnya kita sembang muka orang pergi ke tanah tu, dia panggil raghima. Raghima anf, anfun hidung. Raghima anf maksudnya pergi sembam muka orang, hidung orang tu bagi terak pergi ke tanah. Itu maksud raghima anf. Tapi maksud perkataan itu ialah celakalah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata celakalah, celakalah, celakalah. Man adraka abawaihi 'indal kibar, siapa yang ada mak bapak yang sudah tua. Ahaduhuma aw kilahuma, sama ada dia ada seorang saja, mak saja, ayah tak ada, ayah saja, mak tak ada, ataupun tak ada dua-dua sekali, ataupun dia ada dua-dua sekali. Celakalah orang yang ada mak dan bapa, celakalah orang yang ada mak saja, celakalah orang yang ada ayah saja. Kalau sekiranya dia ada mak bapa yang sudah tua, falam yadkhulil jannah, tiba-tiba mak bapa tu tak menyebabkan dia dapat masuk syurga, celaka dia ni. Maksudnya kecelakaan akan menimpa manusia yang mengabaikan mak bapak yang sudah tua. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyaklah. Kalau kita nak baca dalam Quran banyak, dalam hadis Nabi lagi banyak. Cerita pasal perintah suruh jaga mak bapak ni. Jangan lepas peluang ni. Jangan lepas peluang ni. Kita yang dah tak ada mak bapak, doa jangan selang hari doa kepada mak bapak yang sudah tak ada. Kalau ditakdirkan hari ini dah tak ada mak bapak ni, jangan selang hari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa keberkatan kepada mak bapak. Bagi orang yang masih ada mak bapak, jangan lepas peluang buat baik kepada mak bapak. Tak berapa hari mereka nak hidup pun, tak berapa hari. Biarlah hari-hari penghabis dalam hidup dia, hati dia sejuk dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikannya kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 74. Muka surat 74. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fi ayadatil marid. Itu bab yang datang pada menyatakan ziarah orang sakit. Ketahuilah saudaraku, ziarah orang sakit tu ada kelebihan padanya. Di malam ni kita nak tengok apakah faedah kita pergi ziarah orang sakit. Awal-awal dia bagi tahu dekat kita, dia kata ziarah orang sakit ni banyak kelebihan. Banyak faedah dia. Kerana itulah disuruh oleh syarak pergi ziarah orang sakit itu. Kerana dia ada banyak faedah, banyak kebaikan, banyak kelebihan, maka kerana tu kita disuruh ziarah orang sakit. Maka di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan kelebihan ziarah itu. Ni dia nak buat mai dekat kita satu hadis, Nabi nak cerita apa kebaikan kita ziarah orang sakit. Kata dia an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslim idza aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Thauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi bahwasanya satu orang yang muslim itu apabila ziarah sakit dia akan saudaranya yang Islam, maka senantiasalah ia dalam keadaan memetik buah-buah syurga. Yakni seolah-olahlah ia umpama orang yang berjalan dalam kebun syurga sambil memetik buah-buahan di dalamnya. Kata At-Tirmizi, hadis Thauban itu hadis yang hasan lagi sahih. Itu dia. Kita pergi tengok orang sakit tu, walaupun nampak macam duduk di hospital, walaupun nampak macam duduk dalam rumah dia,
Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita seumpama duduk dalam satu kebun buah-buahan dalam syurga. Bukan sahaja duduk dalam kebun buah, bahkan dalam keadaan boleh ambil buah apa nak makan, dalam keadaan duduk memetik buah-buahan dalam kebun syurga itu. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi, tuan-tuan. Nabi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, Allah tunjuk dekat dia. Allah bagi Nabi nampak yang kata syurga ni macam mana. Allah bagi Nabi nampak yang kata neraka ni macam mana. Nabi nampak. Bukan setakat semasa Isra' dan Mi'raj Nabi dibawa masuk syurga. Bukan setakat tu. Nabi ni dalam keadaan duduk di alam nyata ni, dalam keadaan tu Nabi dinampakkan dengan syurga. Tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, ada cerita Nabi SAW tengah semayang, tiba-tiba Nabi dia gawang tangan macam tu, macam nak ambil satu-satu benda. Tengah semayang. Sahabat-sahabat yang semayang belakang Nabi ni pun jadi tanda tanya, apa hal ni? Nabi tengah semayang nampak macam nak rabut ambil satu benda. Dan di satu ketika yang lain, Nabi tengah duduk semayang tu nampak macam duduk tepis satu-satu benda. Bila Nabi habis semayang, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa hal tadi macam ni? Nabi pun cerita, aku tengah semayang tadi, Allah nampakkan kepada aku syurga. Aku nak ambil sebiji daripada buah-buah yang ada di dalam kebun syurga ni. Buat, nak tunjuk bukti dekat kamu. Ni buah syurga. Tu sebab aku gawang tangan tu, aku nak ambil tu buah tu. Nabi kata. Dan Allah nampakkan kepada aku neraka, maka aku tepih. Aku tak mau percikkan api neraka tu menyentuh muka aku. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang pergi ziarah orang sakit, seumpama orang yang duduk dalam kebun syurga. Hal keadaan dia, boleh ambil buah apa dia nak ambil. Demikianlah diibaratkan cantiknya suasana orang yang ada di rumah orang-orang sakit ni. Masalah, dia kata ziarah orang sakit tu banyak mana pahalanya. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam sunannya akan satu hadis yang menunjukkan besar kelebihan orang yang pergi ziarah saudara Islam yang sakit itu. Kata dia an Sa'id bin Ilaqah radhiyallahu anhu qala, akhadha Aliun biyadihi qala intaliq bina ila al-Hasan na'udu. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Ilaqah radhiyallahu anhu. Kata dia adalah pada satu masa memegang Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan tanganku, supaya pergi bersama-samanya ke rumah anaknya yang bernama Hasan, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah dipegangnya akan tanganku itu, maka berkatalah ia, wahai Sa'id, marilah engkau pergi bersama-sama dengan aku kepada Hasan anak aku. Kita ziarah sakitnya. Oh, ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Anak dia Sayyidina Hasan. Kita tahu anak Sayyidina Ali ada seorang nama Hasan, ada seorang nama Husain. Dua-dua ni anak Sayyidina Ali yang merupakan cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup sayang cucu dua orang ni. Nabi tengah sujud semayang, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan main ragah naik atas belakang Nabi. Nabi melamakan sujud dia. Nabi tak tolak cucu bagi jatuh. Nabi melamakan sujud dia kerana ra'i ni cucu naik atas belakang ni. Demikian sayang Nabi kepada cucu dia. Nabi tengah baca khutbah, cucu duduk di luar masjid tu jatuh. Nabi boleh turun pergi angkat cucu dia, patah balik baca khutbah. Demikian sayang Nabi kepada ahlul bait, kepada ahli keluarga dia. Mana mungkin kita hari ini nak bercakap lebih kurang kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak mungkin. Anak Sayyidina Ali iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma jatuh sakit. Sayyidina Ali nak pergi ziarah anak dia yang sakit ni. Dia ajak satu sahabat yang bernama Sa'id bin Ilaqah. Dia kata, jom pergi tengok anak aku sakit. Maka aku pun pilah bersama-sama dengan dia ke rumah anaknya itu. Maka Sa'id pun bersama-sama dengan Sayyidina Ali pergi ke rumah Sayyidina Hasan. Nak tengok Sayyidina Hasan sakit.
Dan masuk kami ke rumahnya. Fawajadna indahu Aba Musa. Faqala Aliun alaihi salam. A'aidan ji'ta ya Aba Musa am zairan? Faqala la a'idan. Manakala sudah masuk kami ke rumah anak Sayyidina Ali itu, ke rumah Hasan itu, maka kami dapat di sisi Hasan itu akan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dia wa an ashabi Rasulillah. Abu Musa al-Ash'ari daripada kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila Sayyidina Ali sampai dengan Sa'id di rumah anak dia, di rumah Sayyidina Hasan, tengok ada satu orang mai ziarah Sayyidina Hasan. Nama dia Abu Musa al-Ash'ari. Dia ni pun bukan kecil anak, sahabat utama kepada Nabi SAW. Maka kami pun duduk sama-sama. Maka duduklah di tepi Sayyidina Hasan. Dalam hal yang demikian itu, maka berkata Sayyidina Ali alaihi salam kepada Abi Musa al-Ash'ari. Sayyidina Ali kata dekat Abu Musa yang pergi ziarah anak dia ni. Dia kata, ya Aba Musa, engkau datang ini, adakah niat engkau ziarah anakku kerana sakitnya, ataupun ziarah bukan kerana sakit? Sayyidina Ali tanya kepada Abu Musa, ni yang hang mai ni pasal apa? Adakah kerana hang dengar cerita kata dia sakit hang mai? Ataupun hang saja nak mai, kebetulan tengok-tengok dia sakit? Macam mana? Maka jawab Abu Musa al-Ash'ari, kata dia, ya Tuan hamba baginda Ali, tiada ziarah hamba itu semata-mata. Bahkan hamba dengar Hasan sakit, maka hamba ziarah akan dia. Dia kata, aku bukan saja mai, tapi aku dengar kata Sayyidina Hasan sakit, maka kerana tu aku mai. Jadi aku mai ni kerana nak ziarah dia sakit. Bila didengar oleh Sayyidina Ali akan kata Abu Musa itu, maka ia pun lalu berkata, faqala Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Maka kata Sayyidina Ali, kalau begitu, maka aku suka nak mendengarkan bagimu satu kesukaan yang aku dengar daripada Nabi SAW. Sayyidina Ali kata, kalau betul hang mai rumah anak aku Sayyidina Hasan ni kerana nak ziarah dia sakit, aku nak bagi tahu dekat hang satu hadis Nabi. Dia kata, iaitu sabda Nabi, tiada daripada satu orang Islam yang ziarah sakit ia akan satu orang Islam pada pagi-pagi, melainkan minta ampun atasnya 70,000 malaikat sehingga petang. Oh, tu dia. Sayyidina Ali kata, Nabi SAW ada bagi tahu, siapa pergi ziarah saudara dia yang sakit, kalau dia pergi ziarah pada waktu pagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan 70,000 malaikat doa dia sehingga petang. Dan jika ziarah sakit dia akan seorang Muslim itu pada waktu petang, maka minta ampun atasnya 70,000 malaikat sehingga pagi. Kalau dia pergi ziarah petang, maka Allah suruh 70,000 malaikat minta ampun kepada orang yang mai ziarah orang sakit ni, minta ampun sampai pagi esok. Minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa orang yang ziarah orang sakit ni. Dan ada baginya kebun, tempat memetik buah-buahan syurga di dalam syurga. Tak cukup dengan 70,000 malaikat duk minta ampun kepada dia. Tidak cukup dengan itu, Allah sediakan pula kepada dia satu tempat dalam kebun syurga untuk dia pergi petik buah-buahan syurga esok ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah, ziarah orang sakit apa hukumnya? Allah nak tengok apa hukum ziarah orang sakit ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, ziarah orang sakit itu sunat mu'akkad. Sunat yang dituntut. Sunat pun cukup dah. Sunat pun dah cukup dah. Ini pula sunat mu'akkad. Sunat yang dituntut sangat-sangat kita buat. Kerana ada beberapa hadis yang sahihah lagi masyhur pada yang demikian itu. Yang kata sunat yang dituntut ni pasal apa? Pasal banyak hadis Nabi, hadis yang sahih, yang suruh pergi ziarah orang sakit ni. Kata Sahibul Hawi dan lainnya. Dan disunatkan seseorang itu meratai ziarah sakit itu akan taulan dan lawan dan orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Itu dia.
Kita disuruh pergi ziarah orang sakit ni, kira meratai. Maksudnya tak kira siapa. Walaupun yang sakit itu musuh, pergi ziarah. Kita disuruh ziarah orang sakit ni, dia kata meliputi semua orang. Sama ada taulan, maksudnya sahabat kita. Ataupun lawan, musuh kita. Dia punya duk hantam kita, duk gasak kita, macam-macam kat kita. Orang main habang dia sakit, pergi ziarah dia. Tuan-tuan, beberapa kali kita duk cerita Nabi SAW, orang duk buat kat dia, duk berjalan nak pergi semayang di masjid, orang duk lempang macam-macam atas kepala dia. Selepas 3 hari, hari keempat lalu tak ada siapa buat apa kat dia. Hari ke-5, 6, 7, seminggu Nabi tanya, apa sudah jadi dengan Syekh duk buat aku selalu ni? Dia kata dia sakit. Nabi terus balik ke rumah, suruh isteri buat makan. Suruh buat makanan syawiq, dia kata. Seumpama bubuk muai ni. Dia bawa benda ni pergi ke rumah kawan ada buat naya ke dia ni. Sampai ketuk pintu, masuk, Nabi suap dalam mulut dia, bagi dia makan makanan yang Nabi bawa. 3 kali suap, dia kata, ya Rasulullah, aslimni, Islamkan aku. Wahai Muhammad, Islamkan aku. Maka hukum ziarah orang sakit ni, dia kata bukan sahaja kepada orang Islam yang kawannya adik-beradik. Bahkan kepada kawan, bahkan kepada lawan. Sama ada orang itu dikenal ataupun tidak dikenal. Suruh kita pergi ziarah. Kita hari ni minta bagi ada hal dengan kita. Jangan terus kata sakit, duk sihat pun kita jumpa ludah. Ikut Nabi ke kita ni? Kita hari ni. Kita hari ni macam mana bercakap Islam lah, tak kira lah bercakap Islam. Tak usah nanti kawan kita benci tu sakit, duk sihat pun kita duk ludah bila jumpa. Ikut Islam sangat ke kita ni? Ikut Nabi sangat ke kita ni? Hak disuruh oleh Nabi, hak dijelaskan di dalam hadis Nabi macam lain. Hak kita duk buat macam lain. Dia kata kerana umum akan hadis itu. Kerana berdasarkan hadis-hadis yang suruh kita pergi ziarah orang sakit ni umum. Hadis tidak suruh pergi ziarah orang Islam saja. Tidak suruh pergi ziarah kawan baik saja. Tidak suruh ziarah keluarga saja. Bahkan hadis suruh ziarah orang sakit. Tak kira siapa. Tuan-tuan, saya pernah cerita dulu. Kawan saya. Dua kerja sekali dulu. Anak dia kena leukemia. Anak dia kena leukemia. Masuk general hospital. Duduk dalam bilik, kuarantin. Orang lain tak boleh masuk. Pergi tengok. Siapa nak masuk dalam bilik tu, dalam bilik anak dia kena kuarantin tu, kalau nak masuk, dia kena pergi mandi dulu, apa semua. Lepas tu, apa pakai pakaian khas, apa semua, baru boleh masuk pergi tempat anak dia yang sakit ni. Dia kata suami dia sendiri tak masuk. Dia kata payah, dia kata nak mandi, nak salin baju, nak apa, payah pakai tengok kot cermin, dia tengok anak. Suami sendiri tak masuk, dia kata. Orang lain telah lagi lah, pakat main tengok kolong, tingkat kolong cermin dia lah. Tapi ustaz, dia kata saya nak cerita dekat ustaz, dia kata rombongan dari gereja ustaz mai, mereka pergi ziarah wad-wad orang sakit ni. Mereka sanggup masuk mandi, salin pakaian, masuk pergi ziarah anak saya, bawa toys, bawa permainan bagi dekat anak saya dan sebagainya. Air mata keluar, dia kata. Air mata keluar. Suami sendiri pun tak sanggup. Macam tu punya susah. Adik-beradik pun tak sanggup macam tu punya susah. Jawatan kuasa masjid langsung. Jawatan kuasa gereja pergi, dia kata. Ustaz, dia kata cuba fikir satu ustaz. Macam mana mereka ni punya pendekatan mereka di dalam da'iyah mereka. Da'iyah, bukan dakwah. Dalam da'iyah mereka. Pendekatan yang mereka ambil. Itu yang Islam suruh. Tapi Islam tak buat. Kristian buat. Kita ni, kita duk cari, nak cari punca nak jadi berkeli. Yang tu kita mau. Nak halal ke nak jadi baik, kita tak mau. Benda tak patut berkeli tu kita nak jadi pasal. Biar berkeli. Kita puas hati apa pun kita tak tahu. Yang kita puas tu apa pun kita tak tahu. Hak bukan Islam. Ambil Islam punya teaching, dia ambil, dia praktis. Tengok apa sudah jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ada pun kafir zimmi. Kalau sekiranya yang sakit ni kafir zimmi. Dalam fiqh dia divide dua. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Kafir harbi ni harb makna dia perang. Kafir harbi ni kafir yang memang duk simpan satu ingat dalam hati dia, dia nak perang dengan kita. Maka dia kafir harbi.
Yang kedua, kapiang zimmi. Dia kapiang. Tapi dia dengan orang Islam dia baik. Cuma, hang sembah Tuhan hang, aku sembah Tuhan aku. Tapi hubungan hari-hari baik macam biasa. Bahkan dengar apa rumah kita dia mai dulu, apa simpati dia dulu tunjuk, RM2 dia bagi kat kita dan sebagainya. Yang ni dia panggil kapiang zimmi. Dia kata kalau sekiranya yang sakit itu kapiang zimmi, maka sesungguhnya telah diisyaratkan oleh sahibus syamil kepada ketiadaan sunat menziarah sakitnya. Dia kata, maka katanya disunatkan ziarah orang yang sakit itu jika dia Islam. Itu satu pendapat fiqh. Satu pendapat dalam fiqh, dia kata kalau sekiranya kapiang zimmi pun, dia kata tak disunatkan kita ziarah. Dan telah menyebut oleh sahibul mustadhari akan perkataan sahibul syamil itu. Kemudian katanya, dan yang betulnya di sisi aku, menziarahi sakit orang kapiang zimmi itu harus. Dia kata. Satu pendapat lagi kata, dia kata, dia kata, kalau dia kapiang zimmi, kita kena pergi ziarah dia. Harus kita menziarahi dia. Banyak orang duk tanya. Terutamanya sahabat-sahabat kita, adik-adik kita duk kerja Kelang ni. Selalu pun telefon bagi SMS duk tanya, Ustaz apa hukum? Di tempat kerja saya ni, mereka ada buat collection tiap-tiap bulan. Tabung. Susah. Apa hukum kalau sekiranya duit tu digunakan untuk tolong orang-orang yang bukan Islam, yang kematian mak pak ke ataupun aksiden ke apa hukum duit kita ada dalam tu pergi tolong mereka. Selalu orang duk tanya benda ni. Tak ada salah apa. Tolong atas dasar kemanusiaan. Tak ada salah apa. Dengan syarat duit tu jangan disalurkan kepada keagamaan. Hidup guna untuk buat tokong dia dan sebagainya, itu tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan qurbah kepadanya itu terhenti atas satu macam hormat. Dia kata, kita pergi tunjuk qurbah, pergi tunjuk kita hampiang kepada kapiang zimmi ni. Kita tunjuk, kata kita hampir dia, kita dekat dengan dia, itu satu macam hormat kepada dia. Dia kata, kita tunjuk, kata kita respect dia sebagai manusia. Yang disertakan dengannya kerana sejiran ataupun kerana qarib. Kita tunjuk tu kerana apa? Kerana dia jiran kita. Walaupun dia kapiang, dia jiran kita. Apa-apa jadi rumah kita, dia mai dulu. Apa-apa jadi kat kita, dia sampai dulu. Dan kita tunjuk kepada dia bahawa kita qarib, kita kawan dengan dia. Tuan-tuan, cuba tengok hadis Nabi. Bukan kata orang bukan Islam ni. Tolong anjing, dahaga tengah padang pasir pun Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga. Cerita satu orang musafir tengah padang pasir, dia dahaga kering rengkong. Tiba-tiba ditakdirkan Allah jumpa satu wadi di tengah padang pasir. Dia pun pergi turun minum air sepuas-puasnya. Habis dia dah dapat minum, naik-naik tengok ada seekor anjing. Lidah duk terjulok dalam keadaan dahaga, duk jilat pasir. Dia tak boleh, dia tak sampai hati. Dia masuk balik dengan guna kasut dia, dia cedok air bagi anjing tu minum sampai hilang dahaga. Perbuatan dia tu rasa ihsan kepada menatang hak najis mughalazah ni, Allah janji dekat dia syurga. Hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka inilah yang dikatakan dia oleh sahibul mustazhari, ialah muta'ayyin, dan telah jazam dengan dia oleh Ar-Rafi'i. Ramai ulama sependapat mengatakan harus kita pergi ziarah orang kafir yang macam ni. Masalah, ziarah orang sakit itu adakah disuruh syarak hari-hari? Dia kata, adakah tuntutan ziarah orang sakit ni dia suruh kita pergi hari-hari pergi ziarah dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata sahibul Hawi dan lainnya, sayogia pergi ziarah orang sakit itu selang sehari, jangan berturut-turut hari. Dia kata pergi ziarah orang sakit ni jangan sampai tiap-tiap hari. Bila selang-selang sehari ke, selang 2-3 hari ke, apakah pergi ziarah. Kata Imam Nawawi, aku kata ini bagi bukan semua orang. Adapun orang-orang yang berqarabah, maksudnya adik-beradik, dengan orang yang sakit dan taulan-taulan. Dia kata, adik-beradik, pergilah kerak sikit, selang sehari, selang 2 hari. Kalau adik-beradik, yang sakit tu abang dia, yang sakit tu adik dia, yang sakit tu kak dia, yang sakit tu mak penakan dia, pergilah selang sehari, 2-3 hari sekali pergi. Bukan semua orang. Dia kata. Dan seumpama daripada orang yang bermanis mesra ia dengan mereka itu, ataupun orang yang close dengan orang yang sakit ni, dia close dengan kawan tu, maka pergilah selang sehari, selang 2 hari, pergi tunjuk muka, kata kita duduk ziarah dia. Ataupun untuk mengambil berkat dia dengan mereka itu, ataupun orang yang sakit ni orang yang baik-baik, orang saleh, orang yang bagus-bagus, kita pergi untuk mengambil berkat dia.
Ataupun masyakkah dan susah payah atas orang yang sakit itu. Sekiranya tiada melihat akan dia tiap-tiap hari. Ataupun kalau kita tak pi jadi susah kepada orang sakit tu. Misalnya dia dengan kita ni terlampau punya close, terlampau punya rapat. Kalau kita tak mai dia jadi susah hati. Dia sakit. Dia tak nampak kita mai, dia makan tak mau, minum tak mau, dia gelisah, dia apa, dia duk tanya orang yang mana pi dia ni lama tak nampak. Lama kemarin baru kita mai, dia duk kata lama kita tak mai. Dengan kerana kita tak pi tu jadi masyakkah, jadi satu susah kepada orang sakit ni. Sudahlah dia sakit, dia jadi duk raplah, duk fikir kita tak mai. Kalau macam tu kita kena pi. Pasal apa? Bila kita pi, setengah sakit dia hilang. Ada hak jenis macam ni, ada tuan. Orang tua ni. Kita buat contoh lah, orang tua sakit. Dia ada anak 7 orang. Tapi ada seorang daripada 7 orang ni, kalau tak mai dia lagi nak sakit. Ada jenis macam ni ada. Dia telefon, dia telefon dalam duk sakit tu, telefon dia kata hang sibuk ke? Tu nak suruh balik lah tu. Tinggal dia tak sebut kata hang mai lah balik. Dia tahu anak dia memang susah lah kalau nak balik kerak-kerak. Tapi dia tak boleh tahan diri dia. Dia nanti nak telefon juga anak dia. Hang sibuk kala ni. Anak ni pun bila dengar macam ni faham lah. Kata sibuk tak sibuk sangat bapa, esok saya balik. Dia dandan, dia rasa setengah dah penyakit dia reda. Anak seorang ni. Ada seorang lagi pula, kalau balik dia lagi duduk lorak. Dia nak main penat. Ni pun ada juga. Kalau hak jenis macam ni, jarang sikit balik. Kalau kita ni duduk dalam kumpulan anak yang bila balik, setengah penyakit dia reda, mau duduk balik ke? Macam tu. Saat lagi dia telefon bini kita, saat lagi dia telefon anak kita, dia saja. Dia nak suruh balik. Telefon anak kita, dia kata, ayah sibuk ingat ke? Anak pun main abang kita tadi, Tok Wan telefon, duk tanya, ayah, fahamlah. Kan? Ini ceritanya. Jadi, ulama dia kata, bab pergi ziarah orang sakit ni, tengok keadaan macam mana. Situation dia macam mana. Kalau kita tu orang yang diperlukan oleh orang sakit, kerap sikit pergi. Begitu. Ataupun masyakkah dan susah payah orang sakit itu, sekiranya tiada melihat akan dia tiap-tiap hari. Dia kata, maka hendaklah ia pergi ziarah orang sakit itu tiap-tiap hari. Kalau macam tu keadaan tiap-tiap hari, kena pergi. Supaya orang sakit ni dia rasa kurang sakit dia. Kerana orang dia suka ni duk mai selalu. Selama tiada tertegah ia, atau selama tiada diketahuikan benci orang yang sakit yang demikian itu. Selagi mana tak nampak kawan tu lemah dengan dia. Bila dia pergi aja, orang sakit ni lagu duk beralih pergi belah dinding. Tak mau nak tengok muka dia. Nilai macam ni. Kira sekali ni putih 5 orang. Dia dah duk main. Dengar suara kita, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dan dia nak beralih belah dinding. Dan dia main lugai nak muntah lagi. Sekali tu cukup. Jangan menambah sakit orang yang sakit tu. Dengan kehadiran kita ni. Masalah. Dia kata ziarah orang sakit itu boleh duduk lama mana. Dia kata. Pergi ziarah orang sakit ni eloknya duduk berapa lama. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata Sahibul Hawi dan lainnya. Dan apabila ziarah seorang akan orang yang sakit itu, maka makruh duduk lama-lama di sisinya. Tak bagus duduk lama-lama. Kerana menjadikan orang sakit itu cemus. Dia kata. Cemus ni bahasa surat ke? Cemuih lah. Lagu kita kata cemuih. Kita mai aja, sakit dia ni jadi duk tambah 2-3 cair lagi. Dia cemuih dengan kita. Dah lah mai lagu duk cerita, duk bersyarah panjang pula. Allah. Piduk bersyarah pula, benda bagi tambah sakit kat dia. Piduk kata pula tu dia lah, kadang sakit ni pun bala Tuhan bagi mai kat kita jugalah. Allah. Duk elok-elok kena duk sambung oksigen buruh di hidung dia. Dia ni punya pasal. Jenis macam ni, dia kata membawa cemus, dia kata. Dia cemuih. Dia dengar suara, dia kata, mai dah, dia kata. Ceramah sampai tak tahu musim, dia kata. Kita ni, baca dia lagu ni, agama ni. Nabi dia ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib pada Nabi. Fatanah ni maksudnya bijak, cerdik. Maksud bijak cerdik ni bukan bijak cerdik mengaji tinggi dah. Maksud bijak cerdik ni orang yang bijak memahami keadaan. Ini orang bijak. Dia bijak memahami keadaan. Keadaan yang macam mana perlu buat macam mana. Dia bijak memahami keadaan. Ini orang cerdik.
Orang hak pendek akal ni dia tak faham keadaan. Dia nak buat standard aja. Keadaan macam mana pun dia macam tu ya. Ini tak cerdik. Orang cerdik dia bijak memahami keadaan. Keadaan macam ni dia perlu bertindak macam mana. Keadaan macam ni dia perlu bertindak macam mana. Ni orang cerdik. Maka kita pergi dalam keadaan rumah orang sakit ni, kita kena bijak lah. Berapa lama nak duduk, apa yang patut kita cakap, apa kena bijak lah. Benda ni universiti tak ajar. Benda ni maktab perguruan tak ajar. Benda ni atas bijak kita. Dan biasanya orang bijak ni orang suka. Maka ni dia nak beritahu. Kalau sekiranya kita pi membawa sampai cemuih orang sakit kat kita ni tak bagus. Dia kata dan menjadikan keluh kesah orang sakit itu. Dia jadi lemah dengan kita ni. Yang lemah ni tak dapat diselesaikan dengan pelampung. Kalau lemah boleh bagi pelampung. Lemah ni bagi pelampung pun tak boleh. Dia lemah dengan kita ni. Kita balik baru hilang lemah. Dan menegahkan dia daripada menyempurnakan setengah daripada hajatnya. Kita pergi duduk lama dalam tu pajak. Dalam tu tempat tu sampai 3-4 jam. Orang sakit. Dia dengan nak buang air, nak pergi pancung. Tak boleh. Dia nak buang air. Semua tang tu juga. Sakit tak tahulah. Bila sakit tahu. Terkatih nak pergi pancung tu pun tak boleh. Nak kena orang buat main satu bekas untuk nak buang air. Dengar orang duk ada. Tak boleh lah tuan-tuan. Kita nak buang air pun tak boleh. Dengar orang duk ada ni. Nak suruh dia balik tak pernah sabar sangat kata kita ni. Orang hak main tu kena faham lah. Kena faham lah. Ini benda-benda yang agama nak bagi tahu kat kita. Dan disunatkan ziarah orang sakit mata dan sebagainya kerana hadis Zaid bin Arqam berkata dia adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi'aini. Maksudnya ziarah akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kerana sakit yang ada pada mata aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat sakit mata pun Nabi pergi ziarah. Meriwayatkan dia oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih dan Al-Hakim dan katanya sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW biasa pergi ziarah orang sakit mata pun. Begitu. Bab ma jaa fin nahyi 'anit tamanni lil maut. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah mencita bagi mati. Tak boleh bila sakit mulut duk meratui, duk sebut minta nak mati. Tak bagus. Allah, awaklah teruk sangat ni. Ya Allah, macam ni bagi mati bang senanglah. Tak bagus. Sikit awaklah sakit sangat ni, tak boleh tahan lah bagi mampuh bang. Mampuh dia sebut. Lagi tak boleh. Seolah-olahnya macam kita tidak reda dengan apa yang Tuhan takdir dekat kita. Tak boleh macam tu. Tapi ada doa yang boleh, dia akan beritahu lagi. Ketahuilah saudaraku, banyaklah orang yang turun bala di atas dunia ni. Dia kata banyaklah. Banyak manusia, banyak macam bala ujian yang Tuhan buat turun. Ada manusia Allah turun bala dalam bentuk kesenangan. Senang tu memusnahkan dia. Maka kesenangan itu menjadi bala. Bala makna dia ujian bagi dia. Dia kalah dengan ujian kesenangan. Ada orang Allah bagi bala, Allah bagi ujian dekat dia dengan ilmu. Dulu masa dia tak ada ilmu, tak ada apa. Tapi bila Allah bagi ilmu dekat dia, jadi juah, jadi sombong, jadi takabur, jadi cakap besar, jadi hina orang. Maka dia kalah dengan balak ataupun ujian ilmu. Macam-macam manusia, macam-macam balak ujian Allah bagi. Dia kata seperti kena sakit atau kena kesusahan hal kehidupan. Ataupun duka cita dan sebagainya. Maka mereka itu menciptakan mati. Bahkan dengan zahir dan berterang-terang. Mulutnya minta nak mati. Itu dia. Ada orang Allah bagi ujian dalam bentuk kesusahan hidup. Allah bagi dalam bentuk ujian duka cita. RM2 ada, apa semua, sihat tubuh badan Tuhan bagi semua. Tuhan bagi kat dia satu ujian, apa dia? Duka cita. RM2 ada, dalam bank ada ratus-ratus ribu, ada sampai juta-juta. Dalam bank ada duit dengan semua Tuhan bagi dekat dia, dengan sihat tubuh badan, dengan semua Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi dekat dia anak 2 orang aja. Tapi 2 orang langsung tak ambil berat kat dia. Sampai bila mak pak sakit ni, dia kata mudah ya. Dia kata tak apa, saya cari satu Indonesia mai jaga mak. Dia langsung tak boleh tengok mak pak dia. Maka dia diuji dengan ujian duka cita. RM2 dia tak perlu, sebab RM2 dia pun makan tak habis. Yang dia perlu perhatian dan kasih sayang anak dia. Hak tu Tuhan tak bagi kat dia. Maka duka cita dia.
Sangat duka cita. Tuan-tuan, umur makin tua makin sensitif. Kita muda ni lainlah. Kita duk fikir lebih kurang apa orang buat kat kita, duk peduli apa. Kita bukan cari makan dengan mereka. Kita boleh duk cakap lagu tu. Tapi bila tua esok, anak buat lebih kurang kat kita, kecil hati ni tak tahu nak apa. Lagi umur duk meningkat tinggi, lagi sensitif. Anak tak balik tiap-tiap minggu pun berasa hati. Anak cakap, angkat suara sikit pun kecil hati. Dia cukup sensitif. Benda ni is a matter of time. Orang kata, sampai dia punya time, rasa. Masing-masing akan rasa. Kita lah tak rasa, mak pak kita duk rasa. Esok kita rasa, anak-anak kita tak rasa. Maka inilah kebaikan kita mengaji agama. Bila kita mengaji agama, kita nampak benda ni awal-awal. Awal-awal kita settle bang benda ni. Maka orang yang kena ujian-ujian ini, mereka menciptakan mati. Bahkan dengan zahir dan terang-terang mulut minta nak mati. Maka yang demikian itu dicegah oleh syarak. Oh, syarak tak mahu orang macam ni. Melainkan kerana memeliharakan agamanya sebagai keterangannya yang akan datang lagi. Kalau minta mati kerana nak pelihara agama, itu tidak salah. Zaman sahabat-sahabat Nabi dulu, zaman awal-awal Islam dulu, macam mana Bilal bin Rabah kena dera dengan majikan dia. Heret duduk tengah padang pasir panas terik, nu ambil ketui batu besar, buh atas dada dia. Heret pula pakai kuda, tambat tangan, heret ke atas batu-batu tajam ni, terkopak isi daging Bilal bin Rabah ni. Dengan satu tujuan aja, nak supaya Bilal kata aku kufur dengan agama Muhammad. Nak suruh Bilal kata macam tu. Kalau sekiranya sampai macam tu punya kena ujian, dan pihak yang kena uji ini bimbang, takut-takut dia tak tahan dengan yang kena ni, sehingga akan dia menyebutkan kalimah kufur, maka dia minta, ya Allah, dia kata, janganlah sampai aku diuji dengan ujiannya, aku tak boleh tahan. Kalau sekiranya kematian baik bagi aku, biarlah aku mati. Macam tu tak apa. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah mencita-citakan mati kerana bala dunia itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Harisah bin Mudarrib radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala Khabbab wa qad iktawa fi batnihi faqala ma a'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya min al-bala'i ma laqitu. Diriwayatkan daripada Harisah bin Mudarrib, kata dia, telah masuk aku ziarah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang sakit. Nama sahabat Nabi itu ialah Khabbab. Dan sesungguhnya pada masa aku masuk itu, telah aku lihat akan dia sudah diselak orang akan perutnya. Dulu, cara pengubatan dulu, dia selak. Ambil besi panas, buh atas api, sampai besi itu jadi merah menyala, buh di tempat sakit tu. Kena dia naik asap macam tu. Itu cara pengubatan dulu. Pengubatan tu dia panggil selang. Diselang dengan besi panas. Peringkat tu kira sakit dia sangat serius. Kalau lah ni kira masuk hospital sampai ke peringkat kira kena apa? Kena tu macam orang kena kanser tu, dia bagi apa? Dia panggil kemo ke apa ke? Sampai luruh habis rambut-rambut semua. Itu rawatan tak ada dah. Lepas pada tu tak ada dah. Lepas pada tu, doktor pun dia kata, balik buat baca Yasin. Last lah. Dulu dia selang. Bila dia selang dengan besi panas tu, makna sakit tu cukup teruk lah. Kerana berubat dia akan sakitnya itu. Di dalam itu, maka ia pun berkata, kata Khabbab ni, tiada aku ketahui akan seorang daripada sahabat Nabi SAW yang jumpa bala sebagaimana bala yang aku jumpa. Dia sampai kata lebu tu. Dia kata, aku ingat, seingat-ingat aku tak ada lah di kalangan sahabat Nabi ni yang kena uji sakit macam mana yang kena kat aku ni. Cukup teruk ni Tuhan bagi aku sakit ni. Kerana sekarang sudah 7 kali kena selang tubuhku dengan api. Maka besarlah sudah kena bala atas tubuh aku ini. 7 kali dah kena duk rejam dengan besi panas ni. 7 kali kena lah. Aku tak tahulah dia kata apa satu penyakit sudah kena dekat aku. Sambung hadis tu dia kata, laqad kuntu wa ma ajidu dirhaman ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi nahiyatin min baiti 40,000. Demi sesungguhnya
Tiada aku dapat sedirham pada zaman Nabi SAW. Dan sekarang ada pada aku banyak harta. Khabbab teringat balik. Dia kata dulu zaman Nabi hidup dulu, dia kata aku punya miskin, punya susah. Sampai nak ada satu dirham pun susah. Punya susahnya aku, punya miskinnya aku masa Nabi hidup dulu. Sampai nak ada dalam paket, nak ada sekupang pun tak ada. Dia kata punya susahnya aku dulu. Lah ni, alhamdulillah Allah bagi aku harta banyak. Dia kata. Dan adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah lalu mati mereka itu dalam hal keadaan yang ketiadaan kurang daripada diri mereka itu pahala, kerana segera mereka itu membelanjakan dunianya. Maka sekarang sudahlah tersimpan dunia mereka itu bekalannya di akhirat. Sedangkan dia kata kebanyakan sahabat-sahabat Nabi, sahabat aku juga, dulu kaya pun habis duit dengan belanja untuk agama. Maka mereka ni dia kata pahala banyak dah. Dia teringat ni sahabat-sahabat dulu yang kaya-kaya. Ramai sahabat yang kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar asal-asal kaya. Sayyidina Umar pun orang kaya. Sayyidina Osman pun saudagar kaya. Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Ramai sahabat-sahabat Nabi kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kaya. Kita dah cerita di Brown Garden baru ni. Ramai sahabat-sahabat Nabi kaya. Mereka ni sanggup buang kekayaan dunia. Maka dengan buang tu bermakna di akhirat khazanah pahala cukup banyak. Khabbab masa tengah duk sakit ni duk teringat benda ni. Dan pada satu pihak daripada rumahku, yakni rumah Khabbab ini, ada 40,000 dirham milikku. Dia kata ni, dalam rumah aku duduk aku duk sakit ni pun, aku ada simpan dalam rumah ni, di satu penjuru rumah saja ada 40,000 dirham duk ada dalam rumah. Dia kata. Maka segera kalah ambil pi dan sedekahkan dia. Dia kata, cakap banyak sama, duit ada 40,000 dirham ada tu hampa ambil, pi sedekah bangla ni juga. Dia kata, dah sakit macam ni, duit ringgit pun tak ada guna apa. Dia kata, pi bagi bang semua. Sambung hadis tu, dia kata, walaula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, au naha an natamanna al-maut, latamannaitu. Dan jikalau bukan kerana Nabi SAW tegah ia akan kami, ataupun menegah ia akan kami, mencitakan mati, nescaya mencita aku akan mati. Dia punya tak tahan dengan sakit ni, Khabbab ni sampai kata lagu tu. Dia kata, kalaulah tak kerana Nabi larang kita yang ditimpa sakit ni bercita-cita nak mati, aku tentu dah minta dekat Tuhan, suruh Tuhan bagi mati buang aku cepat-cepat senang. Yang ni mintalah aku pada Tuhan, biar dimatikannya akan daku, dan biarlah dipendekkan umur aku, kerana sudah sangat-sangat jatuh bala ke atas diri aku ni. Dia kata aku tak boleh tahan dah dengan sakit ni. Kalau Tuhan boleh bagi aku mati buang, aku nak bagi aku mati buang. Tuan-tuan, ada tuan-tuan, orang yang Allah uji sakit macam ni, memang ini yang duk lintas dalam hati dia. Ini yang duk lintas dalam hati dia. Cuma kerana kuat beriman dekat Allah, mulut tak keluar cakap. Tapi dalam hati ni, inilah yang duk terlintas dalam hati dia. Tak tahan nak menanggung sakit ni. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Abi Hurairah dan Jabir, dan katanya lagi hadis Khabbab itu hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan, bukan senang. Kita tuan-tuan tak kena uji tak tahu tuan-tuan. Tak kena uji tak tahu. Ujian boleh main 1001 macam cara boleh main kat kita. Macam mana ujian main, masa tu nak tengok macam mana ketahanan kita. Masalah, dia kata mencita mati kerana bala dan sebagainya. Wahai saudaraku, mati ialah makna keluar nyawa daripada badan seseorang. Mati ni dia kata nyawa keluar mati. Itu mati. Setengah manusia takut dia akan mati, dan tak mau dia ingat pun kepadanya. Ni cerita mati ni macam-macam orang, macam-macam pasien. Ada yang sebut mati ya kan nak lari. Sebut mati ya dia main geli-geleman, dia main takut, dia main lagu mana kan dia kan nak lari. Dia kata leceh apa duk mati-mati pula. Dia takut. Bahkan dengar kata ada orang mati dia tuang, dia tak pergi tengok, dia takut dengan mati ni, dia takut. Ada manusia macam tu. Dan setengahnya suka akan mati dan minta daripada Tuhan segera panakan dia dan keluarkan dia daripada dunia ini. Ada pula sebahagian dia minta, kira kalau elok dia mati awal, bagi mati awal, senang. Banyak sebab lah. Satu sebab yang common ni pasal sakit lah. Ada jadi satu sebab dia
Dia kecewa. Dia duka cita dengan apa yang kena ke dia. Anak dia pergi buat aib dia ke apa ke. Yang tu pun boleh jadi pasal dia duk minta mati juga. Kadang-kadang menyaga, cerai menyaga jatuh, cerai jatuh, cerai jatuh. Berapa kali cerai duk jatuh sampai apa pun tak ada dah. Duk ada pun semua habis gadai pergi bank apa pun tak ada dah. Pun boleh jadi punca nak minta mati juga. Macam-macam manusia, macam-macam cerita. Maka masing-masing yang tak tahan ni akan minta dekat Tuhan biar mati buang senang. Dia duk ingat bila mati senang. Dia tak tahu mati tu dia nak main lagi susah punya cerita duk tunggu dah. Manusia selalu macam tu. Dia ingat mati selesai masalah. Dia tak tahu mati nak mula satu masalah panjang dekat dia. Begitu. Sampai ada berlaku ke atas orang yang suka mati tu dengan membunuh diri. Jika sekiranya payah atasnya mati, maka mencarilah dia akan helah dan jalan mati seorang diri. Sekalipun minta mati dan mencitanya itu ditegah oleh syarak. Ada orang dia usaha nak mati ni sampai bunuh diri. Pi tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tu dive turun. Boom jatuh lalu ada bot marine pula pi selamat dia. Tak boleh mati juga. Marah ni abang dia kata apa ni aku saja terjun nak bagi nyamai tolong buat apa yang puak ni pula tengok orang lagu tenggelam timbul kena habis tolong lah. Tak mati juga. Bawa balik main apa rawatan apa lagu tu lagu ni dalam duk ambil rawatan dia hospital tu lari pergi ambil racun apa kat telan duk bubuh mulut misi nampak pula usung bawa pergi ICU bagi rawatan sihat balik payah sungguh nak mati dia kata. Ada orang lagu tu. Dia duk try 3-4 kali tak mau mati. Pasal dia nak mati. Hak lagu nak mati. Tapi duk tak mau mati pun satu pasal. Doa sembahyang teriak noh. Duk tunggu esok hari nak kena gantung. Esok. Hari ni hari penghabis dah. Duduk bilik penghabis. Dia kata. Duk di bilik tu pun duk dengar dah kawan hak kena gantung dulu sehari daripada dia. Gedum kata bunyi jatuh. Allah dia kata. Dan dah ambil yang sembahyang sujud tunggu terbalik minta ya Allah kalau boleh bagi aku masak keluar tak mau mati pula dia ni. Manusia tuan-tuan, manusia ni macam-macam cerita ada kat dia. Maka bermula dalil yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan di sini dikeluarkan lagi satu hadis kata dia an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak ingat akan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada perkataan Nabi atau kelakuan Nabi ataupun takrir Nabi. Nama sahabat itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan jom tengok. Bila main nama Anas bin Malik dia nanti karang panjang macam ni. Anas bin Malik manusia yang cukup banyak habis masa kerana jadi khadam Nabi. Sampai tiap-tiap satu benda, apa Nabi buat, apa Nabi bercakap, apa kelakuan Nabi, apa semua. Dia orang yang paling banyak ingat. Selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda dia, jangan sekali-kali mencita-cita seseorang daripada kamu akan mati. Kerana sebab bala yang turut dengan dia. Itu dia. Nabi SAW kata, jangan ada siapa-siapa di kalangan kamu bila mai bala ujian, duk ingat nak mati. Tak mau macam tu, Nabi kata. Maka barang siapa mencita akan mati, maka tiadalah lain daripada hilang beberapa kurnia Allah kepadanya juga. Siapa yang piduk minta nak mati ni, Allah akan hilangkan beberapa anugerah kurnia Allah kepada dia. Masalah, mencita mati yang ditegah syarak tu bagaimana? Macam mana yang tak boleh cita-cita nak mati ni? Tak boleh doa angan-angan nak mati ini macam mana? Wahai saudaraku, adalah mencita dan minta mati yang ditegah oleh syarak itu ialah mencita mati dengan sebab kena bala. Tak boleh. Ataupun kena suatu mudarat ke atas orang yang mencita itu. Kena bala ujian, kena kemudaratan. Dengan kerana tu nak minta mati. Tak boleh. Tuhan bagi sakit nak minta mati. Tuhan bagi sempit hidup, RM2 tak ada nak minta mati. Tak boleh, dia kata. Seperti mencita mati dengan sebab kena sakit teruk. Tak boleh, dia kata. Ataupun sebab kena kepayahan dan kesempitan dalam hidup. Nak minta mati. Tak boleh. Ataupun kerana tak cukup makan. Tak boleh minta mati. Ataupun kerana tak cukup pakaian yang boleh memelihara dia daripada panas dan sejuk. Tak boleh minta mati. Miskin, susah ni sampai rumah pun tak ada. Sampai kain baju nak pakai pun tak ada. Kerana tu minta mati. Tak boleh. Begitu.
Ataupun sebab tidak tercukupkan nafkah anak isteri, tak boleh nak minta mati. Nak bagi makan anak bini pun tak ada duit. Nak bagi makan tak ada duit. Bukan cerita nak beli kain baju elok-elok. Bukan cerita nak pergi beli barang-barang. Bukan cerita nak beli makan minum untuk anak bini pun tak ada duit. Pergi duk minta nak mati. Tak boleh. Melainkan dengan menyusahkan dirinya dan sehabis-habis penat, lelah dan azab. Itu dia. Melainkan kalau kena macam tu, dia kena usaha susah payah untuk teruskan hidup dia. Tak boleh terus nak ingat nak minta mati. Islam ajak kita macam tu. Dia suruh cekal menghadapi hidup. Suruh cekal. Rezeki tu ada, tuan-tuan. Usaha sikit. InsyaAllah Tuhan bagi. Begitu. Ataupun kena bala malu. Dan tiada terpandangkan muka manusia atau sebagainya. Dia kena bala malu. Anak perempuan ada 3 orang. 3-3 perut besar tak ada menikah. Na'udzubillahi min zalik. Malu macam mana mak bapak ni. Anak perempuan ada 3 orang. 3-3 pergi jadi macam tu. Macam mana malu ni mak dengan bapak ni. Aib ni tak tahu nak abang. Tak terpandangkan muka manusia. Dia kata tak gamak dah nak tengok muka orang kampung dia. Tak gamak nak tengok muka adik-beradik dia. Pasal apa? Ni dia ada 3 anak perempuan. 3-3 pergi buat macam ni. Tuan-tuan boleh gambarkan keadaan tu. Maka kalau macam tu kena kat dia, dia nak pergi minta, ya Allah bagi ku mati pun senang daripada tanggung malu, tak boleh. Begitu. Maka sebarang apa juga daripada bala bencana dunia dan kesusahannya, maka kesempitan yang datang mengenai ke atas seorang, tiba-tiba mencita dia akan mati dan minta dia, maka ialah yang dikeji oleh syarak. Tak boleh dengan kerana tu nak pergi minta mati. Masalah deritakan diri dan sabarkan ke atas bala. Wallahualam. Kita berhenti tu. Lepas ini kita sambung. Deritakan diri dan sabar. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.